tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini tular satu video pemandu OKU yang dipukul oleh polis pengiring ataupun pengiring. Dan ini menjadi satu video yang viral di media sosial. Dan rata-rata netizen di dalam ruangan komen, tak kira daripada Facebook, YouTube, meluahkan rasa tidak puas hati mereka kerana pemandu OKU itu dipukul. Nah, persoalan paling utama di dalam isu yang viral ini, yang pertama sekali, kenapa pemandu OKU itu dipukul? Nah, akhirnya saudara-saudara, selepas tular video ini, isu ini yang menjadi buah mulut ramai orang, ini satu keputusan terkini daripada IGP ataupun Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain melalui sinar harian bertarikh 14 Ogos. Anggota polis cederakan OKU sudah dikenakan tindakan tata tertib menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain. Mungkin sampai ada yang marah hingga mahu anggota polis berkenaan dikenakan tindakan sehingga masuk penjara bertahun-tahun ataupun didenda wang ringgit. Namun Ketua Polis Negara dalam satu kenyataan, anggota polis tersebut sudah dikenakan tindakan tata tertib. Anggota polis yang mencederakan, disyaki mencederakan pemandu e-hailing yang juga OKU di lobi sebuah hotel pada 28 Mei lalu telah dikenakan tindakan tata tertib. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, tindakan itu dilaksanakan serta-merta susulan siasatan dalaman yang dijalankan oleh pihak Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Polis Diraja Malaysia awal Jun lalu. Mana-mana anggota yang melakukan kesalahan tata tertib berhadapan dengan pelbagai tindakan seperti amaran, tahan kenaikan gaji, gantung kerja, dan diturunkan pangkat. Tindakan terhadap anggota yang melakukan kesalahan itu sudah dilaksanakan pada peringkat awal lagi sebaik JIPS selesai menjalankan siasatan dalaman menurut KPN. Kata beliau, siasatan terhadap anggota polis itu juga turut dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan atas kesalahan mendatangkan kecederaan. PDRM tidak pernah melindungi mana-mana pegawai atau anggota polis yang melakukan apa juga kesalahan. Razaruddin mengulas perkara itu susulan kenyataan Peguam N. Surendran yang mewakili mangsa pemandu e-hailing Ong Ing Kiong 48 yang mempersoalkan tindakan oleh pihak polis dan pejabat Peguam Negara dalam kes berkenaan. Surendran berkata selepas lebih 2 bulan tiada sebarang tindakan dilakukan terhadap suspek yang disyaki mencederakan Ing Kiong. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, bagi saya keputusan Ketua Polis Negara ini pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya netizen, rakyat Malaysia dan juga kepimpinan politik. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan sekali lagi berkaitan dengan rombakan rombakan kabinet di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ada yang terus menimbulkan pertanyaan, siapa yang dipecat, siapa menteri yang digugurkan, dan siapa menteri yang digantikan. Saudara-saudara, mungkin ramai yang menanti-nantikan. Namun sudah pasti di mata rakyat Malaysia, penyokong-penyokong kerajaan, khususnya penyokong Anwar Ibrahim yang mahu Anwar untuk menggantikan menteri yang mereka tak suka, dan mereka juga mahu menteri yang menjadi favorite mereka untuk diangkat menjadi menteri. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menteri-menteri dalam kabinet hari ini yang terdiri daripada UMNO, PKR,
dan juga semua kepimpinan kerajaan, yaitu kerajaan PHBN. Mungkin ada yang sampai kata pecat Menteri UMNO, pecat Menteri PKR, pecat Menteri Barisan Nasional. Namun saudara-saudara, Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, beliau sudah membuat pengakuan tidak mendengar apa-apa lagi berkaitan dengan rombakan ini. Jadi mungkin ini hanyalah kabar angin. Namun saudara-saudara, satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 15 Ogos. Didakwa bakal dilantik Menteri Ekonomi gantikan Rafizi. Apa kata Aminuddin? Wow, yaitu Menteri Besar Negeri 9. Saudara-saudara, menurut Anda, adakah Menteri Besar Negeri 9 layak untuk menggantikan Rafizi? Persoalan seterusnya, kalau Rafizi Ramli dipecat ataupun digugurkan ataupun digantikan dengan Aminuddin, adakah Rafizi terus digugurkan begitu saja ataupun beliau menukar ke dalam kementerian yang lain, ditukar, reshuffle, dan Rafizi Ramli menjadi menteri bagi platform yang lain. Nah, itu menjadi persoalannya. Namun saudara-saudara, ada juga gesaan sebelum ini, bahkan di kalangan rakyat Malaysia, netizen juga ada membuat persoalan ataupun mungkin gesaan. Mereka kata Saifuddin pun layak dipecat, Zaid Hamidi pun layak dipecat, Mat Sabu. Namun mungkin itu hanya komen daripada pembangkang, penyokong pembangkang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan rombakan kabinet, Anwar Ibrahim tidak pernah umum pun nak pecat Menteri UMNO, nak pecat Menteri dalam PKR ataupun PH. Namun ini satu perkongsian daripada Harapan Daily yang bagi saya pasti menimbulkan banyak persoalan. Didakwa bakal dilantik Menteri Ekonomi gantikan Rafizi. Apa kata Aminuddin? Adakah selepas ini Menteri Besar Negeri 9 akan dilantik menjadi Menteri Ekonomi? Segala-galanya boleh berlaku. Namun persoalannya, bila dan adakah perkara ini akan berlaku sebelum PRU16 ataupun selepas PRU16? Kita nantikan saja. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa pilihan raya kecil yang terdekat ini. Antaranya adalah pilihan raya kecil Dun Nenggiri pada 17 Ogos. Manakala satu lagi kerusi yang bakal menjadi rebutan, yaitu bagi Dun Mahkota. Tuan-tuan dan puan, rupanya dalam satu perkongsian melalui Amanah, Parti Amanah, yang kita tahu bahwa Parti Amanah adalah parti komponen di dalam PH dan juga di dalam gabungan Kerajaan Perpaduan. Ini satu pendedahan daripada Parti Amanah. Isunya ialah tiada kerajaan perpaduan di Johor, kata Amanah Keluang. Nah, persoalannya, adakah kerajaan perpaduan di Johor sudah bubar, ataupun kerajaan perpaduan di Johor ini memang belum ada pembentukan? Nah, di sini satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 15 Ogos. Amanah Keluang hari ini mendakwa tuntutan mereka ke atas kerusi Dun Mahkota yang kosong sekarang dibuat kerana di Johor belum ada kerajaan perpaduan dibentuk. Ketua Amanah Keluang, Muhammad Zuhan Muhammad Zain, berkata, isu mengenai calon yang akan mewakili kerajaan di Dun berkenaan belum dibincangkan para pemimpin parti. Katanya, ketika ini, pendirian amanah kawasan itu ialah bersedia untuk PRK akan datang dan kekal sehinggalah ada keputusan dibuat pucuk pimpinan tertinggi parti. Nah, ini menjadi persoalannya. Bukannya kerajaan perpaduan di Johor bubar, tapi menurut ketua Amanah Keluang, tiada kerajaan perpaduan di Johor, belum dibentuk.
Dia juga menafikan amanah tidak menghayati semangat kerajaan perpaduan yang dibentuk sebelum ini. Beliau amat zahid menyatakan, kami menuntut kerusi BN itu tidak tepat kerana di Johor belum ada kerajaan perpaduan. Beliau seharusnya segera menasihatkan Dato' On Hafiz selaku MB Johor merangkap pengerusi UMNO Johor agar mengumpulkan pucuk pimpinan PH dan BN untuk berbincang isu ini segera. Fokuskan isu kerajaan perpaduan di Johor secara tuntas. Kemudian baru kita buat keputusan siapa calon Dun Mahkota. Jadi di sini bukan mungkin kalau nak cakap ada percanggahan ataupun perselisihan faham, rasanya belum lagi. Cuma Ketua Amanah Keluang hanya meminta pucuk pimpinan tertinggi supaya membincangkan perkara ini dengan lebih terperinci supaya ini mendapat penjelasan yang jelas kepada seluruh kepimpinan kerajaan perpaduan di Johor. Apa komen anda berkaitan dengan isu ini?